Bila Nabi nak pergi semayangkan mayat Abdullah bin Ubay, Umar kata, tuan Rasulullah, saya ni rasa tak patutlah tuan pergi kot, dia tu tak apa nak baik dengan Islam, tak payahlah kot. Umar nasihat Nabi. Nabi kata, tak apalah aku nak pergi juga. Rasa tak molek sangat wahai Rasulullah. Turun ayat Quran melarang Rasulullah semayang atas mayat orang munafik. Apa hak Umar kata ni tuan-tuan berbetulan dengan wahyu yang datang selepas itu. Kalau Nabi Muhammad yang mulia itu pun tuan-tuan, subhanallah, pun menerima nasihat, tambah kita ni siapa tuan-tuan? Siapa kita yang tak boleh terima nasihat, teguran dan sebagainya? Nabi yang mulia pun dinasihati, ditegur oleh sahabat-sahabatnya. Umar Al-Khattab, malah Nabi kadang-kadang tanya, apa yang kamu nak nasihat pada aku, apa pendapat kamu? Baca kisah tu saja pun tuan-tuan kenyang lah. Tak payah makan nasi pun tak apa dah. Sedap tuan-tuan baca kisah Al-Bukhari ni. Baca kisah Abu Talhah dengan isterinya Ummu Sulaim berebutkan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berebut rambut tuan-tuan. Nabi ni cukup rambut dia. Bila cukup rambut dia, hak belah kanan satu, belah kiri satu, Nabi asing. Nabi asing tuan-tuan. Tuan-tuan lah, kalau nak rambut Nabi ke nak kereta? Honda Accord hak baru punya. Tuan-tuan nak yang mana? Nak sehelai rambut Nabi ke Honda Accord 2.4? Tuan-tuan nak yang mana? Dua-dua nak. Subhanallah. Nak yang mana tuan-tuan? Nak Honda ke nak rambut Nabi? Oi tuan-tuan, Imam Bukhari kata apa? Kalaulah dapat dekat aku sehelai rambut Nabi, lebih baik daripada dunia dan seluruh isi dunia. Dapat rambut je tuan-tuan. Mulianya mereka memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah bin Abi Sufyan ada 3 helai rambut Nabi dia simpan. Bila dia mati, sebelum dia mati, dia kata ke anak dia, ambil rambut Nabi, tanam dengan aku sekali. Punya sayang tuan-tuan. Abu Talhah ni dapat segenggam rambut Nabi tuan-tuan. Segenggam tu dia simpan kat rumah dia, yang segenggam lagi pakat bedak kat kawan-kawan dia. Ni rambut Rasulullah, rambut Rasulullah. Kemuliaan dia letak pada Nabi itu. Saya dah sebut dah pada tuan-tuan, bila Nabi ambil air semayang, sahabat-sahabat kerumun Nabi. Kerumun buat saya apa? Nak tadah air semayang Nabi jangan jatuh ke tanah. Pakat semua nak ambil, nak sapu di muka ni. Yang nak minum pun ada, yang nak sapu di muka pun ada. Pakat berebut, tak pernah jatuh air semayang Nabi ke tanah tuan-tuan. Ni kalau tuan-tuan baca kisah yang ditulis oleh Imam Bukhari ni tuan-tuan, dalam kitab dia, Allahu Akbar. Seronok baca tuan-tuan. Bila kita baca kisah-kisah ni, telah berkata Ali bin Al-Madini, bermula umat yang berkemenangan itu ialah asbabul hadis. Ashabul hadis, minta maaf. Ashabul hadis. Ashabul hadis apa dia? Sahabat-sahabat hadis. Ahli-ahli hadis. Kita sebut ashabul kahfi. Saudara-saudara gua, sahabat-sahabat gua. Di sini ashabul hadis. Apa maknanya? Iaitu orang yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka itu berjalan atas hak dan berpegang mereka di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan inilah golongan yang sentiasa menang. Jadi cuba kita tanyalah, ada tak kita sekarang ini memperjuangkan sunnah Nabi atau mempertikaikan sunnah Nabi? Mana orang yang mengikut sunnah Nabi ni berjaya? Datanglah zaman apapun jaya. Oh, zaman beras mahal, ikut sunnah Nabi. Nabi kata kami takkan makan melainkan bila lapar, dan kami akan berhenti makan sebelum kami kenyang. Datanglah beras naik macam mana pun, kalau itulah sunnah kita pakai, senang tuan-tuan. Senang. Kan Nabi kata dah, jangan simpan makanan kamu lebih daripada 3 hari. Jangan simpan makanan kamu untuk lebih pada 3 hari. Nabi pesan. Ni beras kita, asal jumpa beras je beli. Asal beli jumpa beras. Kalau jumpa beras beli. Sampai beras tak ada. Semalam dah beli, kemarin dulu dah beli, minggu lepas dah beli sekampit dah. Saya jumpa satu abang haji tu beli 5 kampit. Saya tanya abang haji, menega lah? Dah, ni spare.
Nak spare jadi apa? Tak, mana nak tahu kok beras tak ada ustaz? Kita tak tahu. Kalau kita ada ni tak tahu ustaz. Mai apa beras tak ada ke apa, nak makan apa tu saya spare 5 kampit besar-besar. Satu pakji tu beli sekampit guni tu tuan-tuan, besar sekali tu 100 lebih. Tu dia. Saya kata ni beras nak menega, kenuri ke apa tak? Makan ke? Saya tanya boleh tahan berapa lama ni? Tak tahu. Mau sebulan 2 bulan. Soalan dia, yakin ke nak hidup sebulan 2 bulan? Sebab tu kalau kita faham betul-betul sunnah Nabi tuan-tuan, tidak ada pembelian panik. Sekarang ni yang beras tak ada ni pasal apa? Pembelian panik. Pakat duk cari beras semua, nak simpan banyak-banyak dalam stor dekat rumah tu. Nak simpan beras banyak-banyak dalam kabinet dalam rumah tu. Akhirnya beras tak ada. Bila beras tak ada, orang minta banyak, masa itulah peniaga naikkan harga barang. Pasal dia tahu dah, aku bubuh tang mana pun harga dia, berapa pun harga dia, mesti orang beli. Dia tahu lah. Ini sifat kita balik pada sunnah Nabi, clear tuan-tuan. Sekarang ni bila beras naik, semua benda akan naik. Bila beras naik, semua akan naik. Bihun naik, mi naik, nasi paprik naik, mi, nasi apa nama, goreng kampung naik, semua akan naik, termasuk anak dara akan naik. Akan naik selepas ini. Kalau dulu mungkin dalam 10,000, 5,000 je hantaran, lah mungkin 10,000 dah, ataupun 12,000. Secara automatik akan naik. Sebab saya pun tinggi sangat, luka dia hari tu 5,000 je. Kita beras mahal lah ni, dia kira beras. Nak menikah anak pun dia akan kait dengan beras kat tuan-tuan. Sebab tu bila balik kepada asal, lantaklah beras naik pun. Kalau kita buat kenuri ikut Nabi tuan-tuan, sekurang-kurangnya seekor kambing, clear. Allah, 350 orang malam ni buat kenuri kahwin, jimat tak? Ni malam ni order makan ni tuan-tuan untuk 350 orang. Cukup lah ustaz ni. Tengok macam 500 ni. Kalau tuan-tuan buat kenuri malam ni, clear. Pengantin duduk sebelah Ustaz Zuhair, pengantin perempuan duduk depan belakang sana. Tuan-tuan hanya perlu seekor kambing saja. Tuan-tuan tak perlu lembu, tak perlu nak apa. Habis kuliah, habis ceramah, beratok main makan. Habis makan pukul 10.30 pakat balik semua. Jimat tak jimat duit? Jimat, ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah tuan-tuan. Nabi Muhammad kenuri apa? Paling ringkas. Nabi ambil buah kurma, Nabi gaul dengan tepung dan Nabi goreng. Ambil buah kurma, buang biji, campur dengan tepung dan goreng dan jamu orang makan. Itu kenuri Nabi paling murah sekali. Ambil cok kodok, buatlah tepung goreng adabi dan tuan-tuan goreng. Dan pakat makan semua. Lepas tu semua kentuk semua tu. Kalau kita ikut sunnah Nabi, di mana-mana pun selamat. Maksud di sini selamatnya apa? Dalam apa zaman sekalipun. Allah ustaz, air tak ada ustaz oi, nak ambil air semayang macam mana ni? Air tak ada. Ni. Ambil air semayang dalam botol ni. Sikit-sikit ambil air semayang. Selamat tuan-tuan. Aduh ustaz oi, sekarang ni penyakit kuku dan mulut mai menyerang pula dah. Rasulullah kata dah, basuh tangan, potong kuku, nak makan apa pun basuh tangan. Ni tangan ni tuan-tuan. Berapa banyak sekarang orang dah tak basuh tangan dah. Kalau basuh tangan tu jadi malu. Pergi makan di restoran makanan segera, di mana nak basuh tangan dah. Kalau basuh tangan kata kampung, masuk restorannya ada ekon-ekon semua ni. Semua nak gerpu, nak apa dah. Malu dah nak makan dengan tangan. Ni pok kampung mana datang ni. Dia tak mau dah tuan-tuan. Semua tak basuh. Sekarang jadi apa? Nabi kata dah, basuh najis. Basuh najis dengan air ataupun istinja dengan batu. Balik semua kaum disuruh basuh dengan air atau batu. Pasal apa? Guna kertas. Dia basuh berak dengan kertas pasal apa? Dengan kertas tisu tandas. Depa tisu tandas basuh najis, kita tisu tandas depa lap mulut lepas makan nasi. Tu cantik punya bahasa kita. Lepas mereka pergi pegang mereka punya, lepas tu mereka pergi buat mi kita pula, kotiau apa semua tu. Najis, tak basuh apa? Tak basuh, kemudian pergi masak mi kat kita. Pergi goreng ayam kat kita, pergi bubur apa nama kat kita, kita makan pula. Tu macam mana penyakit tak merebak? Tak dibasuh satu hari.
tak basuh dengan air satu hai, kita pula basuh tangan pun tak ada. Balik kepada asal sifat kebersihan. Sebab itu Nabi kata an-nazaf minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada